Selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Seorang ahli perniagaan tempatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Miri semalam terhadap tuduhan bersubahat dalam pembunuhan setiausaha PKR Bil Kayong. Datuk Stephen Lee Chi Kiang, 45, dituduh melakukan kesalahan itu bersama 3 yang lain di persimpangan lampu isyarat berhampiran E-Mart Supermarket di Jalan Kuala Baram pada kira-kira 8.20 pagi 21 Jun 2016. Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Alwi Abdul Wahab menetapkan 9 Januari ini sebagai tarikh sebutan semula kes selepas Peguam David Chua yang mewakili tertuduh memberitahu mahkamah bahawa Orlando Chua, seorang lagi peguam yang mewakili Lee, sedang cuti sakit di luar negara dan dijangka pulang ke tanah air minggu depan. Datuk Lee dituduh mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama-sama Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika disabit kesalahan. Timbalan Penawar Raya Nurul Fazilia Ishak bertindak bagi pihak pendakwa. Pada 25 November tahun lepas, pembantu peribadi Datuk Lee iaitu Chin Wei Ching, 50 dan pemilik pub Lee Chang Lun, 37, meminta dibicarakan terhadap pertuduhan bersubahat dengan Muhammad Fitri Fauzi, 29, membunuh Bil. Kesalahan itu di tempat dan pada tarikh sama mengikut Seksyen 109 dibaca bersama-sama Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tertuduh pertama, Muhammad Fitri, juga mengaku tidak bersalah pada 25 November lepas terhadap tuduhan membunuh Bil di tempat dan pada waktu yang sama mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan. Seorang wanita warga Emas maut manakala 3 lagi cedera dalam kemalangan jalan raya melibatkan sebuah kereta dan kenderaan pacuan 4 roda di kilometer 4 Jalan Lunduk Bau petang semalam. Pemangku Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak ASP Matthew Manggi dalam kenyataan media berkata mangsa dikenal pasti sebagai Pajiah Mat Sen, 75 tahun yang merupakan penumpang kereta berkenaan. Mangsa meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Lunduk. Kemalangan yang berlaku sekitar pukul 2 petang itu dipercayai berpunca apabila kereta tersebut yang dalam perjalanan dari arah Kuching menuju ke Lunduk telah memasuki laluan bertentangan sebelum merempuh kenderaan pacuan 4 roda itu. Di Bintulu, bekalan elektrik bagi 2,500 pengguna telah berjaya dipulihkan sepenuhnya kira-kira pukul 7 malam tadi selepas berlakunya gangguan bekalan selama 5 jam. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Sarawak Energy Berhad menyatakan bekalan terputus disebabkan berlaku kecurian dawai tembaga di Pencawang Universiti Putra Malaysia. Satu pasukan teknikal dihantar ke pencawang tersebut untuk menyiasat punca gangguan dan mendapati pencawang tersebut telah dipecah masuk dan beberapa peralatan penting telah dicuri atau dilaku musnah. Kejadian tersebut turut menyebabkan gangguan di pencawang-pencawang huluan yang seterusnya menjejaskan beberapa kawasan termasuk di Batu Lima dan Sebauh. Satu laporan polis telah dibuat oleh syarikat itu berhubung kejadian tersebut. Jepak Holding Sendirian Berhad berikrar akan membekalkan kemudahan janakuasa berkualiti di sekolah-sekolah luar bandar di seluruh Sarawak. Pengerusinya, Abang Nawawi Abang Rahman berkata, sebagai syarikat baharu yang dipertanggungjawabkan dalam pembekalan fasiliti janakuasa sekolah-sekolah di negeri ini, masalah bekalan tenaga elektrik seperti yang dilaporkan dalam akhbar tempatan tidak akan berulang. Malah beliau menjelaskan bahawa kesilapan pembekalan bahan mentah kepada 30 buah sekolah seperti yang dilaporkan itu bukanlah kesilapan syarikatnya tetapi disebabkan kontraktor yang diamanahkan oleh Putrajaya sebelum ini. Ujarnya syarikatnya hanya mengambil alih tugas pembekalan kemudahan janakuasa alternatif di sekolah luar bandar di Sarawak bermula 1 Januari lalu. Dalam satu sidang media khas di Kuching, beliau menyatakan pihaknya akan membekalkan sistem janakuasa yang baru sepenuhnya kepada bahan bakar. Menyediakan solar hybrid system ke sekolah-sekolah untuk 369 buah sekolah di seluruh negeri Sarawak. And I can promise you that with the experience we have in Jepak Holding Sdn Bhd, we will be able to deliver. Beliau yakin dengan adanya penggunaan sistem solar yang canggih ini kelak, ia akan mengurangkan kos pembelian minyak sehingga 70%. Buat masa ini, pihaknya sedang menjalankan kajian dan tinjauan terhadap pemasangan sistem solar hybrid.
Hospital Umum Sarawak HUS memohon kerjasama orang ramai untuk mencari waris atau ahli keluarga kepada seorang pesakit lelaki yang ditempatkan di Wad Pembedahan Neuro HDU di hospital tersebut. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan, pesakit lelaki tanpa sebarang dokumen pengenalan diri tersebut telah diambil ambulans HUS di tepi Jalan Bandaraya Kuching pada 29 Disember lepas. Orang ramai yang mengenali ahli keluarga atau waris pesakit tersebut diminta untuk menghubungi Aimi Yusof di talian 082-245-043 dengan segera. Pesakit tersebut juga masih dalam keadaan tidak sedarkan diri. Seramai 70 orang pelajar serta para guru Sekolah Kebangsaan SK Kampung Buda di Sepauh Betong berasa bersyukur kerana dapat meneruskan sesi pembelajaran di bangunan sekolah sementara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas Muhammad Razi Sita memberitahu pembinaan bangunan sekolah sementara tersebut dilaksanakan segera pada penghujung Oktober tahun lepas. Ia dilengkapi dengan 7 bilik kelas, sebuah bilik guru dan sebuah makmal komputer yang diubah suai untuk menempatkan murid prasekolah. Jelasnya penyiapan segera bangunan sementara tersebut berikutan kesukaran para pelajar untuk hadir ke sekolah sementara di SK Sepauh atas faktor jarak yang jauh dan kekangan perbelanjaan. Kita menggunakan dana sedikit daripada MRP Kajian Negeri Sarawak dan juga saya gunakan sumber daripada saya sendirilah kerana kita nak mempercepatkan pelaksanaan bangunan sementara tersebut. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui pemberita RTM di Kuching. Sementara itu, mengulas mengenai perkembangan pembinaan semula Sekolah Kampung Buda yang baharu, beliau berterima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem atas keprihatinan beliau mengenai masalah yang dialami oleh sekolah tersebut. Razi menyatakan pembinaan bagi sekolah baharu akan bermula dalam masa terdekat di bawah program tanggungjawab sosial korporat CSR yang diterajui oleh Syarikat Lebuh Raya Borneo Utara LBU dan beliau turut berterima kasih kepada LBU atas sumbangan dana yang diberikan. Mereka telah bersetuju untuk menyumbang sejumlah 3 juta ringgit untuk membina semua kemudahan sekolah ini di tapak baru yang telah diluluskan oleh Kajian Negeri seluas 15 ekar. 15 ekar yang telah diluluskan dalam tempoh yang sangat cepat. Jadi ini keprihatinan Kajian Negeri di bawah kepimpinan Tok Nan. Lokasi tapak baharu tersebut terletak lebih jauh daripada sungai dan kurang 1 kilometer dari kampung tersebut. Sebuah tadika dan sebuah surau di SK Kampung Buda di Sepauh Betong runtuh dan tenggelam ke dalam Sungai Saribas semasa kejadian tanah runtuh pada Jun tahun lalu. Justru beliau berharap pembinaan sekolah baharu tersebut dapat dilaksanakan dengan segera dan berjalan lancar. Sebanyak 17 buah negara bakal berentak merebut gelaran juara pada kejohanan Victor Far East Malaysia Masters 2017 yang akan diadakan buat julung kalinya di Stadium Tertutup Sibu dari 17 hingga 22 Januari ini. Kejohanan itu bakal menampilkan 5 acara iaitu perseorangan lelaki, beregu lelaki, perseorangan wanita, beregu wanita dan beregu campuran. Kejohanan itu adalah sebahagian daripada Badminton World Federation BWF Grand Prix Series dan dianjurkan oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM dihoskan bersama Persatuan Badminton Sarawak SBA dengan kerjasama Persatuan Badminton Sibu dan pejabat residen bahagian Sibu. Penganjurannya juga bersempena dengan Tahun Lawat Sibu 2017. Pemain dan persatuan badminton tempatan terutama dari wilayah tengah diharap merebut peluang menyaksikan jagoh-jagoh terkemuka badminton berentap secara langsung di Stadium Tertutup Sibu. Memandangkan kebiasaannya, acara sukan peringkat antarabangsa akan dianjurkan di Kuching. Pemilihan Sibu juga berikutan pemilikan sebuah stadium badminton yang baharu dan kejohanan ini adalah kejohanan badminton terbesar pernah diadakan di situ. Orang ramai juga boleh menyaksikan kejohanan ini menerusi kaca televisyen pada hari ketiga terakhir kejohanan yang akan dipancarkan secara langsung ke seluruh dunia.
Tahap persiapan pasukan Liga Super Sarawak berada pada fasa akhir dengan 80% lengkap sebelum sepak mula pada 21 Januari ini. Demikian menurut Ketua Jurulatih Sarawak David Usop dengan menyatakan baki 20% lagi adalah apabila 2 kuota pemain import diisikan. Persiapan masa tu dah kira 80%. Tinggal lagi 2 import. Sebelum ini, Sarawak telah mengesahkan penyertaan 2 pemain import iaitu Lee Jo-ho dari Korea dan Muhammad Andrew Hartman, Filipina. Hampir 80% daripada pemain Sarawak kini katanya ialah pemain lama dan baharu yang diserap melalui pasukan Piala Presiden. Selebihnya ialah 4 pemain luar tempatan lama iaitu pemain pertahanan pasukan kebangsaan Roni Harun, selain Syahril Saari dan Ramesh Lai Ban Huat. Beliau berkata demikian kepada media semasa sesi latihan di Kuching. Mengulas mengenai tempoh penggantungan pertahanan kental Sarawak, Hairul Mokhtar katanya ia akan berakhir Februari depan menyebabkan Hairul akan terlepas beberapa perlawanan termasuk menentang Sabah Ahad ini bagi aksi persahabatan. Sarawak akan membuka tirai Liga Super dengan menentang pasukan T-Team di tempat lawan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pengasas OurYouth.my, Datuk Patrick Liu akan mengadakan sidang media bersempena larian amal Monster Dash bertempat di Icom Square, Kuching pada pukul 11 pagi. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Syuhaida. Silakan. Ya, Buma, terima kasih. Dan